Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita come back dalam session Quranification. So, kita nak mengulas sikit tentang satu isu yang hangat diperkatakan sekarang. Bahkan dah lama juga sebenarnya isu ni. Iaitu isu apa? Yakni isu tentang penggunaan kalimah Allah oleh orang bukan Islam. Specifically untuk digunakan kalimah Allah tu dalam kitab Bible yang berbahasa Melayu atau bahasa orang-orang di Sabah dan Sarawak. Okey. Saya tak berniat untuk mengulas panjang tentang daripada sudut kronologinya macam mana isu kalimah Allah ni daripada awal dan sebagainya diperdebatkan di Malaysia. Ada satu video yang saya suggest kalau anda nak tahu secara kronologi full, boleh tengok di YouTube. Ada ulasan daripada seorang peguam Muslim yang bernama Tuan Hanif Katri kalau tak silap saya. So ulasan beliau tu sangat bagus. So boleh follow dekat situ untuk tengok daripada awal isu Jack Island, dia punya ada yang barang dia tak ingat CD ataupun buku dirampas lah. Dia menggunakan kalimah Allah lah pokoknya. Jadi kena tahan barang dia dengan kementerian dalam negara dan sebagainya. So tu semua boleh follow kat situ. Dan sekali dia menang ke tak ke presiden case dan sebagainya. Tapi yang saya nak ulas hari ni adalah untuk mengajak orang-orang yang mungkin confused seperti saya juga sebelum ni. Bila tengok isu tu kita tak tahu jadi apa stand kita sebagai seorang Muslim. Adakah tak apa ataupun macam mana. Ada pula even tokoh agamawan pun yang kata tak apalah, zaman Nabi dulu pun orang-orang kafir Quraisy guna je perkataan Allah tu. Maksudnya tak apa kot jadi ada terlalu pelbagai pendapat. Jadi based on hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ada pernah bersabda, kalaulah kan kita ni satu masa nanti serabut kan, berpeganglah pada dua perkara yang pasti tak akan sesat selamanya. Itu apa? Al-Quran dan hadis. Jadi bila kita serabut dengan isu-isu di sekeliling kita, always back kepada neraca Al-Quran dan hadis. Apa yang Allah dan Rasul tinggalkan dan ajarkan pada kita. Di sini ada prinsipnya, ada gistnya daripada Quran dan sentiasa gist daripada Quran ni boleh di-applykan ataupun kita kata applicable lah sepanjang zaman untuk mentaujiahkan kita macam mana kita nak mengambil prinsip dan menilai satu-satu isu. Okay. Jadi dalil yang saya nak bawakan hari ni adalah daripada surah yang tak susah. Rasanya semua orang hafal. Anak kita yang kecil pun, yang tadika pun rasanya dah hafal kan. Iaitu surah Al-Ikhlas. Satu surah yang sangat pendek, ada 4 ayat sahaja yang bercerita tentang kesucian akidah. Ataupun bila kita kata ikhlas ni, dia bersih, suci, tak bercampur, tak ada impurities. Kalau macam susu tu dia putih, bukan susu coklat ke, bukan susu strawberry kan. Dalam Quran ada Allah analogikan susu ni sangat bersih padahal dia duduk in between dua saliran yang kotor, iaitu saliran darah dan juga saliran najis. Kalau terbocor sikit, habislah jadi susu coklat kan, termasuk najis. Kalau termasuk darah, mungkin akan jadi susu strawberry kan, color pink-pink sikit kan. Tapi susu yang kita minum, subhanallah, Allah preserve dia bersih, suci, putih, tak bercampur apa-apa, walaupun di sekeliling dia ada impurities yang potential dan possible untuk mengotori dia. Jadi seperti itulah Allah nak kita ni pure dan bersih akidah kita, hanyalah untuk Allah satu-satunya. Jadi ada seseorang dulu pernah datang kepada Rasulullah, tanya, siapa Allah yang kau duk bawakan ni kan, cuba cerita sikit kan. Jadi dikatakan lepas tu turunlah surah Al-Ikhlas. Ada pendapat-pendapat lain juga, tapi kita tak berniat nak explain more pasal benda tu. Tapi lepas tu Allah pun memperkenalkan zatnya kepada kita semua, hamba-hamba di muka bumi ni. Allah kata, cakap, katakan. Maksudnya perlu proclaim, perlu beritahu. Dalam bahasa lain kita panggil, kena cerita kat orang lain lah. Bahasa skema ni kita panggil dakwah lah kan. Kena bagi tahu. Tak boleh simpan untuk seorang-seorang. Katakan apa? Huwallah. Allah tu Ahad. So ni sifat Allah yang pertama yang Allah nak perkenalkan. Zat Allah ni Ahad. Bukannya wahid, bukannya satu. Kalau satu, dia ada 2, dia ada 3, dia ada 4. Tapi bila bila Ahad, dia adalah the only one. Maksudnya takkan ada second, third, fourth.
So dia adalah the only one, tiada dua dan setara dengannya, tak ada yang ketiga dan sebagainya. So sifat yang kedua disebabkan bila kita yakin Allah tu is the only one. The only one yang apa? Yang create kita, yang own everything, yang govern everything, yang create problem kita, yang create solution kepada problem kita, yang own diri kita, yang own problem kita, yang own solution kepada problem kita. Maka kalau kita yakin benda tu, kita hanya akan buatlah, kita akan buat ni yang kedua ni, iaitu apa ni? Allah ni As-Samad, the only tempat bergantung, the only tempat kita bersandar dan meminta segala sesuatu. Maka barulah kita akan betul-betul minta ke Allah, isu rezeki ke, isu kesihatan ke, isu study kita ke, nak dapat A ke, bila nak grad ke, nak PhD bila nak habis ke, isu jodoh ke, isu kerjaya ke, isu apa-apalah isu yang kita risaukan, kita hanya akan minta dan bergantung pada Allah, bukannya bergantung kepada manusia, bukannya bergantung pada duit, bukannya bergantung pada sponsor, bukan bergantung kepada government ke untuk bagi kita hidup yang baik, ataupun any other things kan. Jadi kita hanya akan minta kepada Allah sahaja. Dan sifat yang ketiga Allah perkenalkan zatnya dalam ni adalah apa? Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maksudnya tak boleh nak kata Allah ni ada anak perempuan ke, anak lelaki ke, Allah ni adalah anak kepada satu kuasa yang lain ke, tak. So dekat ayat ni lah mainnya kepada isu yang kita bawakan tadi, iaitu isu kalimah Allah. Bila orang Kristian nak fight untuk guna nama Allah dalam terjemahan Bible bahasa Melayu, kenapa kita berpendapat ataupun strongly say no, kerana berdalilkan surah Al-Ikhlas ni ayat ketiga ni, dan juga ayat 1, 2, 3 tadi lah basically kan. Iaitu apa? Allah ni tidak beranak dan diperanakkan. Kerana apa? Konsep dalam Christianity adanya satu benda yang dipanggil Trinity. Kan? Konsep Tuhan tu ada anak dan sebagainya. Jadi bila meletakkan kalimah Allah dalam satu konsep yang bersalahan dan bercanggahan dengan ayat 3 ni, maka kita sedang membubuh satu impurities kepada nama Allah tadi. Kita sedang tidak menkhaliskan nama Allah tadi. Kita sedang membiarkan ada impurities lain lah. Jadi tak ikhlas lah nama Allah tadi tu kan. Jadi sebab itulah kan kita tak rela. Dan isu ni bukan isu politik, bukan isu apa-apa, tapi dia adalah isu akidah. Maka kita kena clear lah benda tu kan. Jadi inilah dia dalil ataupun stand ataupun prinsip yang seorang Muslim yang nak menjaga akidahnya dan faham Islam yang sebenar nak pegang dalam berhadapan dengan situasi ni. Jadi akhir kata saya nak ajak semua orang lah untuk sama-sama datang kepada Quran, untuk faham Quran, untuk faham apa gist dia dan macam mana kita nak apply dia. Dan juga bila kita melihat satu-satu isu, kita kena always ingat datang balik kepada Quran untuk ambil neraca dan prinsip daripada Quran. Kerana neraca dan prinsip pada Quran je tinggi. Kata-kata manusia yang tidak bersandarkan kepada neraca Quran itu semuanya lemah dan hina. Dan boleh jadi salah. Hanya kata-kata Allah je dan juga kata-kata Rasulullah je yang tidak salah, kerana semua tu berpandukan wahyu dari Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.